Terima kasih wartawan Asri. Itu dia tinjauan di beberapa pantai di Port Dickson. Itu baru di Port Dickson, Hanif. Dan baru beberapa hari dia beralih kepada fasa 3. Membenarkan mereka yang berada di sana dah kelihatan sebegitu. Bayangkan kalau kita dibenarkan segalanya, apa lagi yang terjadi kan? Lebih kurang 200,000 ya belanja kerajaan keluarkan untuk melupuskan sampah hanya di Kuala Lumpur. Hanya di Kuala Lumpur. Kita berbelah bahagilah sebab kita memang menginginkan agar sektor kembali dibuka kan. Tapi bila ada perkara begini, dia buat kita rasa macam tak senang duduk pula melihat kepada mentaliti ini. Jadi kita nak bawakan kepada anda dua individu hebat yang bersama kita. Mungkin dengan perkongsian ini boleh memberi sedikit kesedaran kepada kita semua yang menonton. Jadi saya nak perkenalkan bersama kami dalam panggilan video sahaja, iaitu saudara Zulkifli Sardi, pengerusi geng Plastik Hijau. Ni orang Kuala Terengganu ni. Dan seorang lagi adalah Encik Syukri Saleh, pencinta alam sekitar yang baru-baru ini juga telah pun tular dengan usahanya untuk menyelamatkan alam sekitar. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Itu dia, berwarna orange dan juga biru. Okey, sebab kalian berdua adalah individu yang mempunyai sifat empati dan juga bertanggungjawab dari segi melihat kepada keadaan ini dan ingin bersungguh-sungguh. Tak semua tak semua yang boleh mampu melakukan perkara inilah. Tapi keadaan yang ditinjau baru-baru ini, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu Encik Syukri. Apa sebenarnya keadaan yang boleh dikatakan dengan yang anda lihat sendiri keadaan di sana? Okey, saya punya tinjauan pengalaman saya isteri hiking. Okey, kejap Encik Syukri. Kita sebenarnya tak berapa clear sangat dengar suara Encik Syukri ni. Okey, mungkin betulkan apa yang boleh setakat mana yang mampu tu. Okey, Cik Zul, mungkin kita teruskan dengan Cik Zul. Bagaimana Cik Zul sendiri yang meninjau keadaan dengan tanggungjawab rakyat Malaysia yang membuang sampah merata-rata, tidak fikirkan tentang kawasan itu perlukan kualiti kehidupan yang baik. Bagaimana tinjauan Encik Zulkifli sendiri? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum. Berdasarkan pemerhatian kumpulan kami lah, geng Plastik Hijau ni, masa PKP dulu, bila kita jalan tepi pantai itu memang ada sampah, tapi sampah-sampah yang datang daripada laut lah, yang bawaan ombak kan. Tapi bila start buka ni, orang boleh berkelah balik ni, kita akan nampak sampah-sampah tambahan lah. Bekas-bekas plastik makanan, bungkusan KFC, McDonald kan. So sampul bekas-bekas burger. Dan yang paling kita sedih tengok diapers anak pun banyak diorang tinggal kan. Mandi dengan anak betul. Tinggal dekat situ kan. Kadang dengan najis sekali kan, tinggal tepi-tepi tu. So kita nampak beza lah ni bila pengunjung start datang ke pantai selain pada sampah yang bawaan air daripada laut ni, yang dibuang tempat lain sampai ke pantai juga. Sekarang ni dah ada sampah-sampah yang tinggalan pengunjung lah. So sedih lah tengok. Kawasan cantik kan, bila kawasan cantik, orang boleh datang untuk berehat, boleh komuniti setempat pun boleh dapat peluang untuk berniaga kan, dapat buka ekonomi kan. Tapi bila kita tengok keadaan ni, dia macam nak menutup balik pintu rezeki kita, menutup balik kesenangan yang kita dapat lah untuk berehat di tepi pantai ni kan. Ya, betul. Tak menghargai kelonggaran yang diberikan kan. Cik Zul, betul. Melihat kepada perkara sebegini dan geng Plastik Hijau ni, dia geng Plastik Hijau kan sebenarnya. Bagaimana untuk mengubah mentaliti sebegini ataupun mendidik mentaliti supaya kita semua cakna berkaitan dengan kepentingan untuk yelah dah datang bawa makanan apa semua balik, pulanglah dengan sampah yang dibawa itu. Bagaimana sebenarnya Encik Zul? Yang kita perhati lah, bila saya duduk kat pantai tu tengok majoriti dia patuh, dia buang sampah di tempat yang betul, bawa balik sampah. Tetapi ada segelintir tu yang buang. So untuk kita mendidik ni ada banyak cara lah. Satu, didikan daripada segi dekat sekolah yang perlu kita didik daripada civic tu, ceramah-ceramah dan kempen-kempen yang macam GPI ni buat. Dan tetapi ada satu golongan lagi yang kalau kita buat ceramah ke kempen ke memang tak makan. Tak jalan kan? Ni memang dia orang tak kisah ni kan. Dia orang tahu, dia kata dia malas, dia tak ada sifat nak tengok benda cantik pun. Dan
dia tahu akan ada orang yang kutip dan golongan-golongan ni biasanya golongan remaja dan yang dah berumur. Okey, kalau kita buat ceramah pun tak berapa menjadi. So kita kena ada satu elemen lain. Didikan kita dah buat, ceramah, kempen kita dah buat, kita kena ada elemen enforcement, penguasaan kepada mereka ni. Okay. Dan ianya perlu bermula pada peringkat awal kan, anak-anak muda yang perlu dididik. Sebab kalau yang dah besar ni dia agak keras sikit untuk kita katakan kan. So kita boleh mendidik anak-anak, tapi anak-anak ni dia perlu dalam 15 tahun lagi untuk besar kan. So 15 tahun ni keadaan tak berubah lah. So yang untuk yang dah keras ni kita kena enforce daripada enforcement lah, pengawasan. So benda ni kena bergerak serentak lah. Baik. Okey, kita juga bersama dengan Encik Syukri sekali lagi. Tadi ada sedikit teknikal, harapnya sekarang dah okey lah ya Encik Syukri. Testing. Daripada cantik. testing tu dah betul dah tu. Okey, setuju. Terus blur gambar kat belakang tu. Okey, individu ini tular baru-baru ni. Encik Syukri ni dia ada bawa satu beg plastik hitam penuh dengan sampah turun dari bukit, dan itu yang mendapat reaksi pelbagai lah ya. Ada yang kata memang mengecam lah tindakan mereka yang meninggalkan sampah di atas. Tapi secara peribadinya, anda sendiri yang mengutip sampah itu, yang bawa turun ke bawah, apa perasaannya kutip sampah orang? Saya selalu nak tanya. Kami sebenarnya datang kat situ, saya, isteri dan lagi 4 orang sahabat. Datang ke situ untuk macam mandi sungai, beriadah semua. Tapi kami kerap masuk hutan. Jadi antara habit yang perangai yang kami dah selalu lakukan adalah bawa plastik sampah masuk dalam hutan. So apa benda barang yang kami bawa, semua benda kena bawa, termasuk sampah-sampah makanan semua benda lah. Jangan tinggalkan satu benda pun. Tapi bila kami sampai dekat kawasan air terjun yang kami pergi tu, kami sampai awal, antara kumpulan yang terawal sampai. Jadi kawasan air terjun, air sungai itu semua penuh dengan sampah. Atas batu, celah pokok, dalam sungai, dalam kolam. So perasaan tu sedih yang kecewa lah, sebab kita sayang tempat tu, kita nak datang lagi tempat tu. Tapi tempat tu lagi cemari. So nak tak nak, kita orang terpaksa kutip satu-satu sampah tu, masuk dalam kolam, kutip, sahabat saya semua kutip satu-satu and everything, masuk dalam plastik sampah, beriadah sebentar sebelum orang lain masuk, and kami angkutlah semua sampah yang kami mampu masuk ke dalam plastik sampah kami. Memang penat, tapi memang kecewa, memang sedih, tapi kami harap apa benda yang kami buat ni dapat tunjuk ke orang lain yang sebenarnya benda ni mudah je bila anda bawa keluar sampah anda sendiri. Tapi penat ni bila dah berkumpul banyak-banyak macam tu. Syukri, saya nak tanya ni, maksudnya adakah ianya merubah tentatif aktiviti yang anda ingin lakukan ni, daripada nak menenangkan fikiran, release tension semua, tiba-tiba kena ada tanggungjawab sebegini, Syukri? Saya rasa tanggungjawab ni dikongsi bersama lah. So siapa-siapa yang masuk hutan ke apa-apa ke, bila nampak sampah tu kutip je lah. Sebenarnya itu benda baik yang patut dipupuk oleh semua orang yang nak masuk hutan semua and everything. So sepatutnya dibuat begitu. Tapi bila banyak macam tu memang ganggu tentatif lah. Kami datang nak enjoy, nak mandi sungai semua, tapi jadi kerja pula kena kutip sampah semua orang. Betul? Betul. Ada juga yang mengatakan kalau kita pergi ke mana-mana, ingat apa yang kita bawa supaya kalau terlupa pun ambil gambar dulu, tengok. Jadi nak keluar tu, apa benda yang kita bawa tu adalah perkara yang harus kita bawa keluar pula. Betul. Pandangan Cik Zul sendiri, melihat kepada attitude dan juga mentaliti sebegini, apa sebenarnya yang pendekatan terbaik lah yang katanya untuk kita sama-sama bergerak kepada mentaliti yang lebih up sikit ni, untuk kita tahu bagaimana kepentingannya menjaga alam sekitar ni, Cik Zul? Yalah, macam kita cakap tadi, tempat macam yang Syukri bagi tahu, tempat cantik kan. So kita kena kekalkan tempat yang cantik tu. Satu yang kita kena buat is tanggungjawab kita sendirilah. Kita tak boleh mengharapkan orang lain untuk mengutip sampah kita. Contoh macam dekat Malaysia ni lah kan, kalau satu orang satu hari yang dia buang satu botol sampah 20 gram ni sikit sangat, tapi total dia dalam 660 tan satu hari. Kalau satu orang
buang 1 botol sahaja. Ini tim Encik Zul kan pergi. Ini tim kita. Tim kita sekarang ni ada daripada Kemaman sampai ke Besut lah. Okey. Ada beberapa kumpulan kita buat aktiviti. Biasanya aktiviti ni dia orang kebanyakannya yang dia uruskan sendiri. Dia cakap dia nak buat dekat sini, dia nak buat kat sini. Masa-masa ni dia kumpulkan tim-tim tu, dia akan buat. Fokusnya memang di pantai ya, Cik Zul? Setakat ni kita fokus dekat pantai. Satunya is dekat Terengganu ni, pantai ni aset yang terbaik Terengganu lah untuk pelancongan. Betul. Untuk sumber-sumber ekonomi. Dan satu lagi, pantai ni kita nak menjaga ekosistem sebab tempat-tempat ni banyak penyu yang akan datang bertelur. So kita kena jaga tempat ni untuk dia datang bertelur secara aman lah. Sampah yang paling banyak sekali makanan ya? Dia tengok tempat. Kalau tempat tu memang pengunjung biasa datang, biasa bekas-bekas makanan banyaklah. Tapi kalau tempat-tempat yang tersorok, tempat penyu bertelur tu, itu banyaknya sampah-sampah daripada bawaan air lah, yang orang buang di tempat lain. Buang di pekan, buang di kampung, buang di belakang rumah, masuk longkang, masuk sungai, masuk laut. Selepas tu macam ni gambar ni, ini tempat penyu ni. Tapi memang banyak sangatlah sampah ni. Botol-botol. Kita jumpa botol daripada Vietnam, daripada China, daripada Filipin terdampar. Maksudnya yang kita buang tu bukan dia akan pergi jauh lah. Bukan di sini saja Okey. Cik Zul, kita mungkin dah hampir kesetukan masa ni, tapi saya nak berikan peluang kepada Syukri juga. Syukri, mungkin yang terakhirnya boleh berikan sedikit nasihat dan juga harapan lah kepada semua pencinta alam sekitar ni. Kita nak buat aktiviti tapi dalam masa yang sama cintakan alam sekitar juga. Silakan. Kalau nak buat aktiviti di tempat-tempat awam tak kisahlah hutan ke, sungai ke, padang ke, kolam ke, taman ke. Kalau anda ada anak, boleh start didik anak anda yang untuk kutip sampah anda sendiri. Kalau anda ada ahli keluarga, ada sahabat, jadikan sifat jaga kebersihan tu satu inspirasi untuk jaga alam sekitar. So itu patut dipupuk sejak kecil dan semua orang patut inspirasi sesama sendiri. Itu benda yang paling penting bagi saya lah. Terima kasih banyak-banyak kalian berdua. Cik Zul mungkin ada sedikit yang nak sampaikan secara ringkasnya, silakan. Sama macam Syukri lah, kita kena bersama-sama mengambil tanggungjawab ni. Tetapi sebelum kita ambil tanggungjawab untuk membersih kawasan tu, tanggungjawab utama kita jangan kotorkan kawasan tu. Itu yang first dia. Tapi kalau kita nampak, lepas tu kita jangan rasa malu lah untuk kutip sampah tu. InsyaAllah lah ada balasan dia lah, walaupun usaha kita tu usaha kecil. Tapi kalau kita buat beramai-ramai, macam tadilah, kalau seorang buang 1 botol akan hasil 660 tan sehari. Betul. Tapi kalau seorang kutip 1 botol satu hari, kita akan bersihkan Malaysia 660 tan satu hari. Okey, kita dah nampak Syukri senyum. Cik Zul belum senyum lagi pagi ni. Silakan senyum sikit Cik Zul. Belanja kami sikit. Barulah pencinta alam sekitar. Awak pun saya tak nampak senyum. Kita tak boleh. Terima kasih kedua-duanya. Encik Zulkifli Sardi dan juga Encik Syukri Saleh. Kedua-dua individu ini perlu dijadikan contoh untuk kita semua. Assalamualaikum kalian. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama-sama. Okey, itu dia isu sampah yang masih lagi terjadi. Walaupun kita dah banyak kali PKP, agaknya masa PKP tu orang dah lupa cara buang sampah ya.